Sentosa bersama dengan kami di program Apa Khabar Malaysia. Jadi hari ini saya datang kerja tadi pun jalan nampaknya cukup clear. Jadi anda tahulah hari ini adalah Hari Wesak dan kita nak ucapkan juga Hari Wesak Day kepada semua penganut yang beragama Buddha. Dan hari ini saya Nur Salihah Azmi, tapi hari ini bersama dengan rakan pengacara yang dah lama kita tak temankan saya ni. Siapa tu? Hampir 2 bulan juga kita tidak bersama. Lama Izu tinggalkan saya. Saya tak tinggal, tapi belum ada rezeki untuk bertemu. Anda bersama saya Izzy Yusof selama 1 jam. Dan Salihah, pagi tadi kita dikejutkan dengan satu berita yang cukup menyedihkan apabila satu kejadian tanah runtuh telah berlaku di Wisma YPR di Jalan Seputih, Kuala Lumpur, di Taman Seputih, Kuala Lumpur, yang mengakibatkan seorang maut akibat daripada kejadian tersebut. Dan perkembangannya kita akan berikan dalam rakan tugas kita dari bilik berita. Dan apapun takziah saya ucapkan kepada ahli keluarga bangsa serta Tanah Syahbaz atas usaha dan kejayaan yang dilakukan oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Baik, Salihah, kita ada apa hari ini? Okey, baik, seperti biasa kita nak berkongsi bersama dengan anda perkembangan berita semasa di portalbernama.com. Dan kita tahu kebelakangan ini akibat cuaca panas dan juga kering yang berpanjangan, suka untuk kita ingatkan kepada anda secara umumnya sentiasalah menjaga diri anda. Tetapi untuk kisah di portalbernama.com kali ini kita nak bercakap tentang situasi di sekolah. Kita tahu komponen 3 yang paling utama dalam berkenaan tentang anak-anak murid ataupun juga guru dan juga kumpulan sokongan yang berada di sekolah. Dan dari Putrajaya, murid, guru dan juga kumpulan sokongan dan juga kumpulan pelaksana di semua institusi pendidikan bawah Kementerian Pendidikan, KPM diberi kebenaran untuk memakai pakaian yang sopan ataupun sport attire yang dibenarkan dalam keadaan cuaca yang agak panas dan kering ini. KPM dalam kenyataan hari ini juga memaklumkan pemakaian tali leher tidak lagi diwajibkanlah bagi murid yang memakai pakaian seragam sekolah. Kita tahu bila pakai baju sekolah dengan ditambahnya lagi izutai di atas itu pastinya lagi lebih panas. Dan juga ada beberapa isu yang melibatkan kanak-kanak dan juga yang ada orang kata apa, terkesan dengan cuaca panas baru-baru ini, heat wave terutamanya. Pihak sekolah diminta untuk sentiasa memantau keadaan cuaca dari semasa ke semasa supaya tindakan segera dapat diambil bagi menjamin kebajikan, kesihatan dan juga keselamatan murid, guru dan anggota kumpulan pelaksana. KPM juga berkata fenomena ini merupakan keragaman iklim yang berlaku secara tidak tetap dan keadaan cuaca panas boleh mencetuskan gelombang haba yang memudaratkan kesihatan. Jadi kita juga tahu baru-baru ini pada 28 April dikeluarkan satu perkeliling di mana jika sekolah itu berada dalam keadaan ataupun zon heat wave 3 hari berturut-turut cuacanya agak panas, dibenarkan untuk tutup sekolah agar kejadian yang tidak diingini berlaku. Jadi secara umumnya sekali lagi kita nak ingatkan kepada anda semua, bukan sahaja di sekolah tetapi juga apabila kita melakukan aktiviti-aktiviti luar ni, jagalah kesihatan anak-anak kita dan juga kesihatan sendiri. Baru-baru ini juga saya melawat doktor saya sendiri dan doktor saya juga banyak bagi nasihat, terutamanya ada satu tips yang mungkin anda tak tahu sebelum ini, di mana kalau anda nak minum air suam itu boleh minum air suam secara perlahan-lahan, jangan terus minum saja satu cawan. Jadi itu ada satu tips daripada seorang doktor sendiri yang boleh anda gunakan di dalam cuaca yang panas dan kering yang berpanjangan ini. Dan sekali lagi kita nak ingatkan dalam suasana sekolah ni, bila kita bermain-main dengan anak-anak, orang kata di luar tu panas dan berpeluh. Jadi saya kira di kawasan sekolah boleh kurangkan aktiviti seperti merentas jasa dan juga sebagainya. Izu, mungkin kita nak kongsi berita yang lain juga? Betul, ini satu lagi berita yang cukup menggembirakan apabila kita melihat kepada kes denggi pada minggu epidemiologi ke-17 pada minggu lepas, iaitu pada bulan lepas 22 hingga 29 April 2023 menunjukkan penurunan daripada tempoh seminggu tersebut menurun sebanyak 5.4% atau sebanyak 1,102 kes kepada 1,775 kes berbanding pada minggu sebelumnya, iaitu sebanyak 1,877 kes. Dan setakat ini Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Muhammad Razi Abu Hassan termaklumkan bahawa dalam tempoh yang sama juga tiada kematian akibat kompilasi demam denggi dilaporkan. Ini merupakan satu berita yang menggembirakan kerana meskipun dalam keadaan cuaca panas pada ketika ini, kes-kes melibatkan nyamuk, demam denggi dan sebagainya menunjukkan satu penurunan, dan itu merupakan satu KPI dalam sektor industri kesihatan supaya memberi satu indeks kesihatan rakyat Malaysia pada ketika ini. Dan kepada anda di luar sana, teruskan menjaga kesihatan
terus menjaga diri dan pastikan anda mencegah kawasan-kawasan ataupun mencegah kawasan yang boleh menyebabkan berlaku pembiakan nyamuk-nyamuk Aedes terutamanya. Bagi sama-sama kita menjaga kawasan dan juga kesihatan kita. Dan sentiasa kita juga ingatkan dalam cuaca-cuaca sebegini yang kering, panas, dan semalam sebenarnya hujan juga. Jadi cuaca sebegini yang menyebabkan pembiakan nyamuk Aedes ini lebih banyak. Jadi jaga kawasan anda, jaga kesihatan diri sendiri dan juga yang tersayang. Selalu cakap yang tersayang. Okey, seterusnya kita ada berkaitan dengan isu pekerja Malaysia yang menuntut hak dan gaji mereka supaya keadaan kerja yang lebih baik. Kita tahu di Malaysia pada Hari Pekerja yang disambut pada 1 Mei yang lalu ada beberapa isu yang dibangkitkan. Salah satunya berkaitan dengan isu gaji yang stagnan ataupun yang tidak berganjak daripada sebelum pandemik sehinggalah ke sekarang. Dan kalau kita lihat pun isu berkaitan dengan gaji pekerja ini sudah lama berlarutan pada 2009. Kalau tak salah saya, kerajaan telah mengumumkan bahawa adanya para satu gaji minima yang ditetapkan, iaitu di Semenanjung sebanyak 900, manakala di Sabah dan Sarawak sebanyak 800, dan angka tersebut naik sangat perlahan, dan pada tahun lepas nak dilaksanakan gaji minima 1,800 namun mendapat tentangan daripada pihak majikan. Namun isu utamanya adalah berkaitan dengan, kalau kita lihat sekarang, semalam Bank Negara telah umumkan bahawa kadar OPR dinaikkan kepada sebanyak 0.25 mata asas kepada 3%. Jadi kalau kita melihat kepada kadar OPR yang semakin meningkat dengan kadar inflasi yang juga semakin meningkat, walaupun dikatakan sebanyak 3.5%, namun tanggungan dan juga bebanan yang dirasai oleh rakyat Malaysia semakin dirasai. Namun perlu ada pihak-pihak yang menjalankan suatu inisiatif atau memperkenalkan langkah-langkah yang boleh kita ambil cakna berkaitan dengan adanya anjakan gaji yang lebih sesuai dilaksanakan oleh rakyat Malaysia. Dan kita juga sentiasa harapkan semoga selepas ini ada berita baik dan juga pelarasan yang mungkin boleh dilakukan bertepatan dengan gaji yang akan kita, orang kata apa, seluruh rakyat Malaysia ini dapat menampung kelangsungan hidup mereka. Dan seterusnya kita nak tahu juga keadaan cuaca selepas ini dan juga bersama rakan yang comel sana tengah standby di bilik berita Susi. Silakan. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Seorang pengawal keselamatan berusia 73 tahun disahkan maut selepas tertimbus akibat runtuhan batu penahan tebing yang menghempap pondok pengawal di Wisma YPR of Jalan Syed Putra, Ibu Negara. Menurut Penguasa Kanan Jabatan Bomba dan Penyelamat Kuala Lumpur, Muhammad Rizwan Razali, pihaknya menerima panggilan kecemasan pada 12.53 tengah malam tadi. Siasatan awal mendapati runtuhan batu penahan tebing menghempap pondok pengawal ketika mangsa berada di dalamnya. Mangsa dikeluarkan 6.30 pagi tadi dan dibawa ke Hospital Kuala Lumpur untuk dibedah siasat. Lebih 50 kediaman di Kampung Melayu Majidi di Johor Bahru terjejas akibat ribut petang semalam. Ahli Dewan Undangan Negeri Lakin, Muhammad Hairi Mat Shah berkata, pusat pemindahan sementara akan dibuka di Dewan Raya Kampung Melayu Majidi dalam masa terdekat bagi menempatkan penduduk terjejas. Katanya antara kerosakan adalah melibatkan bumbung rumah dan keadaan tidak selamat untuk penduduk berada di rumah buat masa ini mewajarkan pembukaan PPS di kawasan terlibat. Justru pihaknya akan berusaha dapatkan peruntukan bantuan di peringkat negeri dan pusat.
Pengerusi Jawatankuasa Belia, Sukan, Pembangunan Usahawan, Koperasi dan Sumber Manusia Negeri itu berkata, pengumpulan maklumat serta mengenal pasti jumlah kerugian sedang dibuat. Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Daerah Johor Bahru dalam satu kenyataan memaklumkan 3 kereta rosak kerana dihempak pokok akibat ribut pada 2.48 petang. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Selangor merampas lebih 63,000 liter diesel bersubsidi bernilai lebih RM135,000 dalam serbuan di sebuah stor di Kampung Sri Aman Hilir, Puchong, Selangor semalam. Pengarahnya Muhammad Zuhairi Mat Radi berkata, satu kenderaan pacuan 4 roda serta beberapa peralatan bagi kerja-kerja memindahkan diesel bersubsidi itu turut dirampas. Jumlah keseluruhan rampasan dianggarkan bernilai lebih RM206,000. Tiada tangkapan dilakukan kerana premis terbabit didapati kosong. Siasatan awal mendapati modus operandi sindiket ini membeli minyak diesel bersubsidi di stesen berdekatan lokasi stor mereka. Kita telah dapat lebih kurang 14 kes dengan hasil lebih kurang dalam 2 juta. 2 poin? Untuk keseluruhan tahun ni. Ya, 2.5 juta. Dalam 2.5 juta hasil sitaan di Selangor sahaja. Dan kita memang sedang mempergiatkan lagi obsteris. InsyaAllah kita akan dapat lebih lagi lah dalam masa terdekat. Kes disiasat mengikut Seksyen 21 Akta Kawalan Bekalan 1961 dibaca bersama Peraturan 3/1 Peraturan Kawalan Bekalan 1974. Malaysia bermula cemerlang selepas membelasah Laos 5-1 dalam aksi sulung kumpulan B bola sepak lelaki Sukan SEA 2023 di Kemboja yang berlangsung pada Rabu. Turun berentak pada sebelah malam, perlawanan bermula rancak apabila skuad muda negara hanya memerlukan 4 minit untuk memecah kebuntuan gol. Jaringan sulung dicetak Muhammad Ubaidullah Samsul Fazili yang tenang menyudahkan bola muntah untuk menewaskan penjaga gol lawan Solasak Tilavong. Namun kegembiraan itu hanya bertahan 17 minit apabila Laos menyamakan kedudukan berpunca kesilapan Ubaidullah yang tertampan bola ke gawang sendiri. Situasi malang turut menimpa Laos kerana pemain pertahanan mereka, Anantaza Sipongpan, turut melakukan kesilapan sama sekaligus membolehkan Malaysia mendalui 2-1 menuju bilik persalinan. Menyedari tentangan sengit ditampilkan lawan, 4 pertukaran dilakukan ialah varasan dan taktikal itu nyata berhasil. Tatkala Laos leka mengatur serangan, mereka dihukum dengan gol ketiga Harimau Muda yang disumbangkan Muhammad Syahir Bashar pada minit ke-75. Sebelum 2 jaringan pada masa kecederaan melengkapkan malam bergaya skuad negara apabila Muhammad Najmuddin Akmal Kamal Akmal mencetak gol keempat disusuli jaringan sendiri Putavong Sangvile pada minit ke-95. Sekian dari Bilik Berita, salam hormat dan salam Malaysia Madani. Baik, bertemu kembali dalam Apa Khabar Malaysia. Saban tahun dan juga saban hari kita tak lari daripada bermain handphone. Dan dalam handphone itu sendiri kita dah berevolusi daripada dahulu penciptaan telefon bimbit itu kepada telefon pintar, dievolusikan penggunaannya daripada untuk bermesej, call, sehinggalah kita ada platform media sosial di dalam handphone kita. Dan saya yakin dan percaya setiap orang yang mempunyai handphone akan ada seperti WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter dan juga TikTok. Itu tak boleh lari. Betul. Tapi sejauh mana penggunaan keberkesanannya, itu yang akan kita bincangkan pada hari ini berkaitan dengan impak salah guna media sosial. Dan kita bawakan kepada anda tetamu yang cukup sesuai untuk membincangkan topik kita pada hari ini, merupakan salah seorang pensyarah kanan program komunikasi Fakulti Kepimpinan dan Pengurusan Universiti Sains Islam Malaysia USIM, iaitu Dr. Sofia Hayati Yusof. Apa khabar Dr. Sofia? Baik, Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Masih bulan Syawal, Doktor? Ya, betul. Raya masih ada. Betul. Okey, baik Doktor. Kita tahu media sosial
sosial ni kemudahannya memang senang diakses. Tapi bila bercakap tentang senang diakses ni juga, penggunaannya itu juga mungkin membawa kepada impak salah gunanya sendiri juga. Betul. Jadi mungkin permulaannya secara ringkasnya doktor nak mulakan dengan definisi media sosial itu sendiri. Okey, kalau kita lihat kepada perkataan media sosial itu, sebenarnya media sosial itu dipinjam daripada perkataan bahasa Inggeris, iaitu social media. So, kalau nak kata definisi dalam bahasa Melayu tu, asal usulnya memang tidak ada. Kerana ia datang daripada bahasa Inggeris social media. Ia merujuk kepada, kalau ikut definisi saya mengajar hari-hari dengan student, dia merujuk kepada aplikasi internet yang merupakan platform untuk kita berinteraksi antara satu sama lain, kita berkongsi hantaran, kita menyebarkan maklumat. Okey, so itu definisi secara umum lah apa itu media sosial. Tapi saya percaya sebenarnya rakyat Malaysia hari ini mereka tahu apa itu media sosial dan apa itu fungsi media sosial itu sendiri. Okey, cumanya Sila saya. Cumanya bila kita bercakap tentang media sosial itulah bila Izu tadi juga bercakap pastinya setiap orang pun ada akaun yang tersendiri. Jadi penggunaan yang tak terkawal tu saya rasa mungkin bawa ke besar guna ya. Okey. Betul. Okey, menyebut berkaitan dengan penggunaan yang tidak terkawal. Kita tak boleh nak halang seseorang individu untuk mempunyai fake account dan sebagainya yang digunakan dengan pelbagai tujuan. Pandangan doktor selaku individu yang mengajar dalam bidang komunikasi ini, adakah ia merupakan salah satu perkara yang wajar sebenarnya untuk masyarakat kita terutamanya untuk ada satu fake account? Okey, kalau kita tengok sebelum tu saya nak bawa kepada satu statistik. Statistik di Malaysia, sebenarnya penggunaan internet di Malaysia jauh lebih tinggi kalau kita tengok secara puratanya berbanding purata penggunaan internet di seluruh dunia. Malaysia paling tinggi? Ya, Malaysia paling tinggi. Pengguna internet di antara usia 16 hingga 64 tahun di Malaysia secara puratanya menggunakan internet selama 2 jam 47 minit secara puratanya sehari. Dan ini merupakan lebih tinggi daripada penggunaan internet secara purata di peringkat global. Jadi bila bercakap pasal fake account media sosial, saya percaya bukan semua tetapi ada sebahagian pengguna di Malaysia ini yang mempunyai lebih daripada satu account. Dan satu akaun itu akaun peribadi yang telus lah orang kata, dan satu lagi yang fake account. Tapi kewajarannya secara peribadi, apa yang saya kongsikan dengan pelajar-pelajar saya pun memang tidak wajar lah. Untuk tujuan apa kita mewujudkan fake account itu sendiri. Okey, itu adalah satu perkara yang kita perlu persoalkan. Jadi kewajarannya memang tidak wajar sebenarnya. Saya nak minta penjelasan sikit daripada doktor. Boleh. Macam doktor kata tadi, secara purata individu berumur 16 hingga 64 tahun menggunakan melayari internet adalah 2 jam 47 minit. Betul. Tetapi kalau kita melihat senario dan juga fenomena masyarakat pada masa kini yang lebih ramai yang menggunakan telefon, durasinya lebih panjang adalah kanak-kanak dan juga bayi. Jadi macam mana pula perkara tu? Okey, kanak-kanak dan toddlers lah, bayi toddlers yang bukan bayi lah, yang 2 tahun ke atas tu, kebanyakan mereka tidak menggunakan media sosial seperti kita gunakan. Diorang punya spending time tu hanya untuk menonton kebanyakannya. Tetapi yang lebih ramai dan kita bimbang sebenarnya ialah penggunaan media sosial untuk tujuan bersosial itu. Di mana ada fake account, kenapa buat fake account? Untuk menyebarkan berita-berita yang misleading contohnya lah. Itu yang dibimbangkan. Kalau kita compare, kita bandingkan dengan bayi dan kanak-kanak, sebenarnya jumlah mereka tidak seramai golongan remaja dan golongan dewasa yang setiap hari menggunakan media sosial. Kalau saya tanya student saya sendiri pun, tinjauan ringkas yang saya buat ke atas student saya, perkara paling akhir mereka lakukan sebelum mereka nak tidur, browse media sosial dulu. First thing mereka buat bila mereka bangun tidur, buka handphone dulu. Buka handphone, tengok akaun media sosial mereka dulu. So itu dalam kalangan mahasiswa. Kita tak cerita lagi remaja yang duduk di sekolah menengah, sekolah rendah.
dan juga golongan dewasa sudah tentu. Saya kira cukup menarik seperti doktor cakapkan berkenaan tentang sebelum tidur pun kita dah scroll lagi kandungan media sosial dan sampai mata mengantuk baru nak tidur. Jadi saya kira ini macam satu normaliti yang perlu kita betul-betul ambil cakna ya doktor, prihatin supaya ianya tak bawa lah benda yang lebih impak yang lebih tidak baik. Itu bercakap tentang mungkin kanak-kanak dan juga yang berumur 7 ke 8 tahun mungkin, tapi bercakap dengan golongan dewasa yang buat konten yang pelbagai. Jadi bagaimana konten pelbagai ini baik pada pendapat ataupun sudut pandang doktor bagi kesan kepada yang melihat posting tersebut? Dia bergantung kepada niat penghantar posting tersebutlah. Okey, kalau kita tengok sebenarnya media sosial ini banyak memberikan kesan positif juga berbanding kesan negatif. Dia atas individu bagaimana kita melihat konten yang dipaparkan dan kita sebagai content creator pula bagaimana apakah jenis konten yang kita pilih. Okey, kalau kita tengok saya sendiri, pengalaman saya especially masa during PKP baru ni. Okey, saya melihat anak-anak di rumah saya semua dah pandai masak disebabkan oleh media sosial. Okey, mereka belajar resepi daripada Instagram, daripada TikTok, okey. Kemudian YouTube, okey, terlalu banyak ilmu yang kita boleh dapat. Saya sendiri nak guna Excel, banyak belajar daripada YouTube. Kalau kita tengok positif, okey, tapi kalau kita tengok negatif memang juga banyak, okey, sebab media sosial jugalah platform penyebaran fitnah. Media sosial jugalah platform berlakunya cyberbullying, bully cyber. Media sosial jugalah sebenarnya menjadi platform untuk rekrut ahli-ahli terorisme, pengganas, okey, penyebaran ekstremisme, penyebaran ajaran sesat dan juga salah faham terhadap bangsa tertentu, salah faham terhadap agama tertentu. Jadi ianya bergantung kepada kita sebagai content creator, jenis konten yang bagaimana kita nak sebarkan dan juga bergantung kepada kita sebagai penerima, pengguna, jenis konten bagaimana kita nak tengok. Okey doktor, baru-baru ni secara ringkasnya lah, baru-baru ni kita ada satu video tular yang berkaitan dengan persepsi pelajar sekolah, kalau tak salah mahasiswa, yang mana dekat universiti dia tak dapat makan sebab kafe tak buka, tapi dia up video menunjukkan bahawa dengan keadaan dia menangis, lepas tu dia merayu supaya universiti bagi bantuan dan sebagainya. Ada komen, ruangan komen yang saya tengok ada mengatakan bahawa itu memberi satu persepsi kepada golongan lelaki yang tak maskulin. Jadi niatnya mungkin betul untuk menyampaikan maklumat, tapi persepsi masyarakat yang melihat dan juga menonton kepada sesetengah golongan. Jadi macam mana kita nak menunjukkan bahawa niat kita sebenarnya begitu, tapi persepsi masyarakat yang menonton berbeza dengan niat yang kita nak sampaikan. Sebab itu bila media sosial ni sudah menjadi satu fenomena, sudah menjadi satu normalisasi dalam kehidupan kita, tetapi content creator tidak mempunyai ilmu sebagaimana pengamal media yang berotoriti. So mereka dalam menyebarkan ataupun mewujudkan konten, menghasilkan kandungan untuk media sosial mereka, mereka tidak tahu bagaimanakah cara yang betul untuk mereka menghasilkan konten sebagaimana pengamal media yang ada hari ini. Jadi penting sebenarnya untuk pengguna media sosial juga mempunyai ilmu dalam menghasilkan konten yang bagaimana supaya tidak disalahfaham oleh ramai netizen-netizen yang menonton konten mereka ataupun melihat konten mereka. Jadi mereka juga perlu tahu apakah etika yang sepatutnya diketahui. Okey, doktor, soalan itu kita akan tanya sekejap lagi, tapi sebelum itu kita berehat seketika. Jangan ke mana-mana. Baik, bertemu kembali, masih lagi bercakap soal apa impak salah guna media sosial bersama dengan tetamu kita, Dr. Sofia Hayati Yusof. Baik doktor, macam yang saya tanya tadi sebelum kita berhenti berehat, bagi media, pengamal media, kita ada satu etika yang kita berpegang pada prinsipnya. Macam yang kita sembang-sembang tadi, doktor kata ada satu
modul yang dibangunkan yang juga boleh diguna pakai oleh netizen di luar sana berkaitan dengan media etik. Mungkin Doktor boleh kongsikan. Okey, saya pernah menjalankan sebuah kajian pada sebelum PKP lah. Okey, pada tahun 2018-2019 dan daripada hasil kajian tersebut saya telah menghasilkan satu modul dan modul ini diinspirasikan daripada Hamid Maulana dan juga Ibn Khaldun. Okey, di mana modul etika media yang boleh juga diamalkan bukan hanya oleh pengamal media di Malaysia tetapi boleh diamalkan oleh pengguna-pengguna media sosial juga. So dalam modul tersebut saya bangunkan 4 elemen dan modul ini lebih kepada pengguna-pengguna beragama Islam sebenarnya. Tetapi saya melihat pengguna-pengguna bukan beragama Islam juga boleh mengamalkan. Dia benda yang sama je. Tetapi 2 elemen penting. Pertama ialah tauhid. Tauhid kita kepada Allah, okey, dan kedua ialah takwa. Apabila kita rasa takut kepada Allah, maka bila kita nak post sesuatu, automatik kita tak akan post benda-benda yang bukan-bukan lah. Kerana kita rasa ada rasa ketuhanan kita terhadap Allah dan juga takwa kita kepada Allah. Elemen ketiga ialah social responsibility ataupun tanggungjawab sosial. So ini boleh diamalkan oleh semua pengamal media dan juga netizen-netizen di luar sana lah yang memiliki akaun-akaun media sosial. Okey, kenapa kita post? Okey, so adakah kita post untuk fulfill our social responsibility? Kita punya tanggungjawab sosial. So itu menjadi persoalan. Jadi kalau elemen ini diterapkan dalam diri, maka kita tidak akan menghasilkan sesuatu yang boleh mengundang bencana kepada penggunaan media sosial. Dan elemen terakhir ialah the concept of ummah, iaitu bagaimana kita sebagai pengguna media sosial berperanan untuk membangunkan ummah. Walaupun kita seorang individu sebenarnya, kita dilihat, kita kadang-kadang kita merasakan kita ni tak penting. Tidak, kita individu A, individu B, C dan seterusnya. Apabila kita semua berganding bahu menyebarkan sesuatu untuk membangunkan ummah, membangunkan nation, membangunkan bangsa, sudah pasti kita akan menghasilkan sesuatu yang bagus di platform media sosial itu sendiri. So ini modul yang saya bangunkan lah. So kita ada tauhid, takwa, social responsibility dan juga konsep of ummah. Tapi nak memegang pada salah satu konsep, contoh konsep of ummah, prinsipnya itu kita dah terbiasa dengan diberi kesenangan banyak like, banyak orang tengok. So kalau kita berkongsi satu ilmu, tak banyak orang like. Tapi bila kongsi benda-benda yang santai, benda-benda yang orang nak hiburan, so ramai pula orang like. So macam mana kita nak bermain dengan benda ni? Okey, benar. Rakyat Malaysia ni, dan saya rasa bukanlah rakyat Malaysia saja, semua pengguna media sosial ni, mereka sukakan sesuatu yang sensasi. Dan saya juga melihat sesetengah media outlet, bukan bernama lah, sesetengah media outlet juga menghasilkan konten yang sama. Contohnya media outlet A, media outlet B menghasilkan konten yang sama, tetapi tajuk yang berbeza. Tajuk yang lebih sensasi itu, yang lebih berbau negatif itu, yang lebih disukai oleh pembaca. Dan ini yang menyukarkanlah. Jadi bagaimana kita nak mengatasinya? Sebenarnya ilmu itu penting. Sebab tu saya melihat modul ataupun subjek etika media ini perlu ada dalam silibus di peringkat sekolah rendah dan juga di peringkat sekolah menengah. Kerana apa? Kerana media sosial ni dah jadi satu normalisasi dalam kehidupan kita. Dah tak boleh dah untuk kita hanya menggunakan media sosial mengikut pandangan kita sendiri, opinion kita sendiri. Kita perlu ada satu garis panduan, satu ilmu yang perlu diajar di peringkat sekolah supaya anak-anak tahu, okey, apakah cara terbaik untuk mereka menggunakan media sosial. Baik, saya kira mungkin terpulang pada kewajaran kita juga sendiri sebagai pemilik akaun di media sosial ini. Kita nak fikirlah dulu bila kita posting ni apa tujuan kita. Tapi bercakap berkenaan tentang posting, kita nak juga bertanya pada doktor tentang perkara yang viral dan juga banyak berlaku di kalangan masyarakat sekarang berkenaan tentang penggunaan media sosial tapi relate kepada mental health. Ada juga banyak kes yang melibatkan suicidal, anxiety, panic attack. Lepas tu bila buat posting kadang-kadang tak ada like pun kita resah juga. Betul. Tak ada orang suka pun kita resah juga. Jadi macam mana pendapat dari sudut pandang doktor tentang perkara seperti ini? Okey, sebenarnya kajian yang dijalankan ke atas penggunaan media sosial dan relationship ataupun
berkaitan dengan mental health, depresi sehingga kepada membunuh diri itu memang banyak dilakukan oleh academician dan memang terbukti penggunaan media sosial di luar batas ataupun maksudnya eksesif usage of media social media itu memang membawa kepada kesihatan mental seperti kemurungan, depression dan sebagainya. Kita ingat ya pada tahun 2019 di Sarawak seorang remaja berusia 16 tahun membunuh diri, terjun tingkat 3 kerana apa? Kerana dia mendapat undian di Instagram dia, lebih 60% followers dia mengundi supaya dia memilih untuk mati. Jadi kita tengok di sini bagaimana pengguna media sosial yang berusia muda ini, mereka tidak rasional, tidak cukup rasional untuk tahu what is good and what is bad. Sebab itu saya tekankan penting untuk di peringkat sekolah ada diwujudkan modul dalam subjek mengenai etika media kerana semua orang menggunakan media sosial pada hari ini. Sebab ramai dalam kalangan remaja di Malaysia yang menggunakan media sosial sudah mengalami tekanan mental, kesihatan mental yang sangat runcing lah kita katakan. Menyebarkan satu berita palsu merupakan satu kesalahan kalau melihat di etika menggunakan media sosial. Sabang kali kita dah memberi kesedaran dan sebagainya. Jadi bagaimana sebenarnya untuk individu itu sendiri untuk sekiranya menerima satu berita ataupun laporan daripada portal-portal dan sebagainya untuk memastikan bahawa itu merupakan berita palsu, so kita dapat cek balik betul ataupun tidak sumbernya dan tidak menyebarkannya secara luas supaya tidak berlaku fitnah dan sebagainya. Okey, kalau kita cakap pasal berita palsu dan juga media sosial, memang tak boleh lari. Okey. Kita tengok masa zaman kita PKP dulu pun bagaimana berita palsu itu terlalu banyak disebarkan mengenai COVID-19 dan sebagainya lah. Kemudian kita tengok balik sebelum PRU baru-baru ini, PRU 15 baru-baru ini, bagaimana berita-berita palsu di media sosial yang telah menjadi political propaganda. Dan kesan daripada wujudnya berita palsu di media sosial ini boleh memberi kesan kepada selain pada mental health, memberi kesan kepada wujudnya fitnah-fitnah yang berleluasa, kecaman-kecaman, tuduhan-tuduhan yang tidak berasas. Kenapa? Kerana daripada komen-komen itu jugalah komen-komen yang tidak tahu cerita sebenar. Jadi penting untuk setiap pengguna filter setiap konten yang diterima. Siasat dulu sumbernya. Kalau dalam Quran pun ada sebut dalam surah Al-Hujurat ayat 6 bagaimana kita perlu bertabayun, iaitu perlu meneliti, menyiasat setiap berita yang sampai. Kalau dalam Quran kata berita daripada orang yang fasik. Kalau kita tengok konten-konten yang ada pada hari ini, kita pun tak tahu sumbernya daripada mana. Kita boleh kata semua orang yang begitu kita tak tahu siapa dia. So penting untuk kita menyiasat dahulu supaya kita tidak terjebak dalam penyebaran berita palsu di media sosial. Baik, dan bagi saya yang penting juga untuk kita educate kepada pengguna media sosial ini, doktor. Sementara doktor bersama dengan kita hari ini, jadi mungkin nasihat ataupun kata-kata doktor untuk kepada semua penonton Apa Khabar Malaysia nak menggunakan media sosial ini dengan cermat dan juga bijak. Okey. Saya ingin memberi nasihat yang ringkaslah kepada semua pengguna media sosial, terutama remaja dan juga golongan muda, untuk meneliti dahulu setiap konten yang diterima. Kemudian tidak semua yang indah di media sosial itu sebenarnya indah. Itu penting. Dan ini yang membuatkan berlakunya mental health. Tidak semua yang indah itu indah. Bila kita tengok orang lain post yang hebat-hebat, yang cantik-cantik, kita rasa kita tak ada apa-apa. So ini silap di pengguna media sosial. Kemudian content creator pun berpada-padalah apabila hendak post sesuatu, berpada-pada supaya tidak menimbulkan fitnah, tidak menimbulkan kecaman. Kita ada sebenarnya Dok.My nak mengatasi semua fake news ini, dan juga NGO, sekolah dan sebagainya. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Dr. Sofia Hayati Yusof, Pensyarakanan Program Komunikasi Fakulti Kepimpinan dan Pengurusan Universiti Sains Islam Malaysia. Terima kasih doktor. Dan kepada anda saya memetik sikit je. Buatlah apa pun, yang penting
konten tu biarlah bermanfaat dan juga beri satu faedah kepada masyarakat. Jadi kita nak berehat seketika, jangan ke mana-mana. Silakan. Bagi meraihkan ulang tahun ke-20 kumpulan Samson, kumpulan muzik sensasi dari Indonesia ini meraihkannya bersama peminat-peminat mereka di Kuala Lumpur dalam konsert 20th Anniversary Samson di The Zap Lalaport Kuala Lumpur. Konsert The Samson yang diadakan baru-baru ini adalah anjuran The Ultimate Film dan inilah pertama kali Samson hadir ke Malaysia dengan formasi baru bersama vokalisnya Adrian. Rata-ratanya peminat Samson yang datang berasa teruja dengan konsert ini dan tidak sabar untuk menunggu saat lagu-lagu kegemaran mereka dipersembahkan. Of course nak tengok Samson bagi persembahan yang the best yang dia boleh bagi untuk peminat dekat Malaysia dan mengimbau balik kenangan-kenangan lama. Sangat-sangat kenangan terindah. That's why saya dapat seat kenangan terindah standing. Okey, apa yang I harapkan, I harap Samson buat konsert yang luar biasa. Ini kan 20 anniversary dia kan. So macam kita expect more tau daripada dia sebabkan macam dah lama dia tak buat konsert kat Malaysia macam live macam ni. So kita expect macam dia punya konsert orang excited lah macam nak dia datang ke semua tu. Lagu kenangan terindah. Samson yang turut ditunjangi oleh Audrey Dautaviadi dan Eric Patogi Siagian memberi persembahan yang rancak dan luar biasa dengan lagu-lagu baru dan selingan lagu-lagu nostalgia Samson. Antara lagu yang dipersembahkan mereka, Tuhan Tak Pernah Salah, Tak Bisa Memiliki, Rayu, Bukan Diriku, Naluri Lelaki, Hey Gadis, Di Ujung Jalan, Lulu dan Masih Mencintainya. Adrian turut menyampaikan lagu ciptaannya sendiri yang dinyanyikan oleh Anwar Zain iaitu Ajari Aku. Vokalis Samson itu muncul di tengah-tengah penonton untuk mendekati peminat-peminat dan sama-sama menyanyikan lagu-lagu Samson yang menggamit memori. Persembahan band yang sudah masuk usia 2 dekad ini memukau peminat-peminat di sini dengan lagu hits yang ditunggu-tunggu, Kenangan Terindah. Yang tertulis untukmu adalah yang terbaik untukmu. Ya, itu dia konsert Samson. Begitu meriah sekali. Saya pergi juga tapi tak dapat bawa Izu sebab Izu tak free malam tu katanya. Tak kontak memang lah tak bawa. Tak apa. Sorry. Itu silakan. off record. Okey. Kita nak bercakap kalau kita dekat Malaysia ni cukup senonim. Kalau kita balik raya, setiap kali kita hadap satu fenomena iaitu kesesakan jalan raya di highway. Dan saya cukup tertarik dengan satu quote daripada tetamu kita. Jadi kita perkenalkan iaitu kalau tak sesat maka tak jumpa jalan. Lain macam pula. Lain macam dia okey. Kata tu. Kita nak cakap pasal apa hari ni, Saleha? Hari ni kita nak bersama dengan orang kata apa, sekumpulan pemuda ni begitu orang kata apa, suka mengembara, cari-cari jalan yang rare dan juga jalan yang rare ni bukan saja orang kata tak pernah orang jumpa, jarang jumpa. Jadi itu memang orang kata menarik dan kita nak beritahu kepada anda siapa tetamu istimewa ni. Sekejap saya nak tengok namanya dahulu iaitu Kuhan K. Velusamy, pengasas Root Hunter dan juga Mohanan Supiah, pengasas bersama Root Hunter juga. Selamat datang kita ucapkan kepada keduanya ya. Oh, thank you. Kita ada Kuhan, kita ada Mohan. Okey, kita start dengan Kuhan dululah. Mungkin boleh terangkan sebab tadi kita sembang-sembang kata dah 10 tahun. Tapi mungkin ada orang tak kenal Root Hunter ni apa dan siapa sebenarnya. So Root Hunters ni kita start dengan dokumentasi jalan-jalan yang jalan-jalan tikus lah di Malaysia. Sebab pandangan yang you akan jumpa bila ambil jalan-jalan ni kan, dia menarik sikit. Dia lebih kepada nature. You akan jumpa tasik ke sungai atau kampung-kampungan. So memang pandangan dia indah. So kita nak cari jalan yang bukan cepat sampai, tapi tenangkan fikiran bila kita jumpa. So bila kita masuk kawasan ni pun dalam tahun kita add on lah mana tempat menarik yang kita boleh singgah, tempat makan, macam tu semua kita add on. So kita start kita try kumpul mana jalan ni semua. Lepas tu dari situ kita buat dokumentasi. Okey, jalan ni ada tempat-tempat ni yang menarik. Kita buat dokumentasi. Lepas tu ada pula community yang ditubuhkan untuk siapa yang nak ikut jalan-jalan ni semualah. So macam itulah Root Hunters
berkembang dalam 10 tahun ni. Permulaannya. Okey, tadi kita juga nak tahu juga bagaimana mereka ni mendapatkan idea dan juga inspirasi mulakan pengembaraan sebegini. Jadi bagaimana salah seorang silakan. Sebenarnya dia ni bermula dari debat. So biasa orang cakap luar negara dia punya jalan raya dia cantik lagi. Tapi dengan saya dengan Kuan pernah instruct dekat Nürburgring dengan Jerman, dekat Germany. So kita ni patriot. Sebab orang Malaysia cakap kita punya road ni jalan raya lagi sedap ni. Sebab only 6% dekat whole punya geografi Malaysia ni unik. Sebab Khatulistiwa ada banjaran. So kita punya access road tu yang jalan raya akses ni dia unik sebenarnya. Piawai JKR. So masa kita buat dia punya dokumentasi, saya rasa jalan raya ni sebenarnya lagi baik, lagi bagus daripada yang kita dapat di negara-negara lain. Bukan untuk diskriminasi tapi memang unik. Tapi tak ada orang yang dokumentasikan jalan-jalan ni. So kita road hunters, this our 10th year. So kita document best driving road dengan izin. So jalan yang terbaik dekat Malaysia untuk dia punya kegunaan yang lain. So kereta lain, 4x4 dia lain, biking lain. So dia banyak lagi. So kita dah almost dapat 90 lebih jalan raya. Jenis jalan raya. And dia punya format tu ada episod. Kita panggil dia episod. So Malaysia jalan kena cantik. Okay. Kena ada makan. Alright. And then kena ada point of interest. Sebab kita banyak ikon. For instance, kita ada once upon a time the tallest building. Itu untuk orang city dia faham. Tapi tallest waterfall dekat Malaysia juga. Right. In Asia, I mean in Asia Tenggara, Southeast Asia. So we document benda-benda macam ni. So this thing akan jadi macam it'll be a structured thing for generasi yang akan datang. Untuk dapat tengok. So, macam mana proses dokumentasi itu dilakukan? Sebab kalau kita lihat nak mencari satu jalan tu bukanlah satu perkara yang mudah. So memerlukan, kalau istilah laymannya, memerlukan informer dalaman, guna kabel. Inside man. How to get the information at the route and so on. Okay, proses dia ada beberapa benda yang kita buat. So satu, kita dapat information daripada siapa yang pernah guna jalan tu. Katakan ada orang yang biasa guna jalan tu, so dia akan guna jalan tu saja. So dia akan bagi tahu tak, tempat ni yang you pergi yang ada tasik macam ni, ada air terjun macam ni, ada gerai makan macam ni. So kita carilah, okey, tempat ni betul ke? Ataupun lepas tu kita guna teknologi yang ada sekarang, map semua kan. So kita cari lagi ada information lain tak, ada kedai-kedai lain tak, ada bisnes baru. Macam satu tempat yang kita jumpa, tempat yang kita biasa pergi, Zul Highway Cafe. Memang owner dia pun terkejut, macam mana kalau cari kita orang? Tapi kita dapat tahu tempat tu, kita pergi dan kita support lah bisnes dia orang semua. Biasa singgah dengan dia orang, dengan members kita orang kan. So kita dapat information, kita cari dengan teknologi, dan lepas tu kita pandu jalan raya tu. Tak kisah berapa dalam, kita pandu juga sampai kita jumpa tempat tu. Dan kita dokumentasi, okey, tempat ni ada memang jalan ni macam ni, ini ciri-ciri dia, ini tempat special dia, dan ini hazard dia. Apa yang kita kena watch out lah. Sebab kita pergi, kita kena balik dengan selamat juga. Betul. Selepas selesai proses dokumentasi, dah survey jalan, dah survey kawasan semua, kriterianya cuma mencukupi. So bagaimana kawasan-kawasan tersebut disiarkan melalui platform apa? Okey, kita pamerkan kita publish dalam website kita. Dalam website kita memang kita akan ikut episod macam Mohan cakap tadi. Ada laman, ada social media punya platform untuk kita apa dia? Broadcast. Kita ada Instagram, TikTok, of course YouTube, we have Facebook. Lagi kita ada Facebook community. Yang community ni kita boleh dipanggil asset untuk road hunters. Sebab dalam 10 tahun ni kebanyakan yang orang yang dapat join us macam participant ni, diorang join sebab kita ada zero accident. So far, for 10 years, zero accident. Kita ada zero accident. So kita buka yang public ni, to public only 2 tahun. Because kita kena buat reki dulu. So, kebanyakan biasalah kampung sendiri dia orang mesti meriah kan. Saya punya makan yang paling bagus. I punya kampung yang paling sedap. Nak visit and all. So biasa saya dengan Kuan ni kita started macam hobi sebenarnya. We just drive, kita berjalan ke sana,
tengok betul ke restoran ni sedap. Yeah. Then we might actually go around. So tengok, I mean, we are foodies. So, salah satu faktor juga satu lah. faktor. So kita sesat dan kita jadi lapar. Sambil-sambil Quran, sambil-sambil mencari jalan. Sesat dan lapar dah. Dan kadang-kadang kita jumpa tempat yang memang biasa kita dah pergi. Dah banyak kali lalu. Tapi kita tak tahu yang sana ada kedai nasi lemak katakannya yang beroperasi untuk 25 tahun. Wah, dah lama. So bila try nasi lemak pun, bestnya. So tak apalah guna untuk drive yang seterusnya. Jadi banyak, orang kata jauh perjalanan tu banyaklah merasa makanan juga dan melihat pemandangan. Kebanyakannya kita nak dapatkan dia punya feel Malaysia ni kepada orang lain. Sebenarnya dalam masa PKP kan semua orang tak dapat nak keluar. So kita pusing Selangor. So masa tu kita dapat tahu kebanyakan bisnes-bisnes yang kecil ni, kedai makan, hotel, dia dah tutup dah. Sebab first thing infra, kalau tengok jalan raya besar, lebuh raya, dia bukan ada, dia baik, ada keburukannya juga. Sebab yang bisnes-bisnes yang dekat lama, dekat kampung-kampung ni, semua dah tak ada bisnes dah. Dah kurang. Dah kurang. So orang pun tak tahu. So sekarang dengan kita punya drive for the last 2-3 years, kita dapat build up some business. Macam Abang Zul Cafe ni memang tak ada orang langsung sebab dia pun terperanjat dan tengok macam mana orang datang dapat jumpa ni kan. Sekarang dia tak ada masa dah. Dulu ada masa, sekarang tak ada masa nak layan orang dah. Tapi baguslah. Okey, baik, orang kita tahu banyak lokasi yang Road Hunter ni dah pergi, orang kata dah selama 10 tahun. Jadi mana satu lokasi yang paling you guys remember? Orang kata paling rare lah kalau in your memory tu. Mana? Tak boleh cakap satu. Tak ada. Semua banyak best. Everything dia punya experience dia lain. Okay. Sebab every product ni is made for somebody. Macam beli kereta, tak ada satu kereta yang kita boleh cakap terbaik. I see. Tapi mungkin terbaik untuk kita. So semua orang kena sesat ni. Sebab sekarang tengok kita punya laman ni tak payah tersesat. So dia boleh follow. Mungkin dia akan dapat add on untuk future. Mungkin dia cakap ada juga yang restoran lain. Mungkin kita akan review lagi. Tak semestinya sesat jalan tu jalan penghujung. Betul. Jumpa yang lebih menarik katanya. Daripada Road Hunter sendiri, ada tak kolaborasi dengan mana-mana NGO ataupun agensi kerajaan? Sebab yelah kadang-kadang kita nak pergi ke satu tempat tu, aksesnya kurang menepati kriteria seperti jalan, infrastruktur dan sebagainya. Ada tak kolaborasi dengan mana-mana NGO ataupun agensi kerajaan? I wouldn't say NGO, tapi kita ada team-team macam 4x4. Kebanyakan tim-tim 4x4 ni sebab kita ada Rainforest Challenge dekat Malaysia yang paling susah di dunia. So yang 4x4 ni diorang punya hobi nak masuk tempat-tempat macam ni, hutan. So ada juga kita sometimes for flood, sometimes for this kind of bencana-bencana ni. So we call them, kita dapat kita punya supply masuk dengan dia seorang. So we help the community macam tu. Ada juga, and tourism is something kita dah buat dalam 3 tahun lebih sekarang. So sekarang dekat Selangor. So ada tempat ni called Selangor Fruits Valley. Tak tahu you all heard that. Mungkin kena ikut baru tahu. Selangor Fruits Valley 1000 hektar. Dia besar. Banyak dia buat DNA research as well. Ada satu fruit yang diorang created, dia dipanggil nangcem. Okey. Nangka dan cempedak. Okey, nangka dan cempedak. Itu buah-buahan nangka cempedak. Mungkin buah-buah dia. Kita ajak Road Hunter pergi orang cari buah durian, jalan-jalan yang rare, bawa Izu je. Bawa saya je. Tak makan durian ke? Makan juga, tapi tak apalah, bawa Izu dulu ya. Okey. Secara ringkas, sebab tadi kita tak tahu lagi apa platform media sosial daripada Road Hunter sendiri. Kalau mereka di luar sana nak follow ataupun nak tengok jalan-jalan yang mungkin mereka boleh ikut daripada Road Hunter sendiri, apa platform dia? Okay, just have to cari Road Hunters Malaysia. So dalam Facebook, YouTube, Instagram, dengan TikTok, cari je Road Hunters Malaysia. Dia akan jumpa logo perkataan alfabet putih R dan H. So itulah kita punya channel. Ikut je ataupun cari Road Hunters Malaysia members. So dalam tu boleh bila sertai ke grup tu, kita akan buat announcement untuk drive seterusnya, aktiviti seterusnya, pengembaraan. So bolehlah join dengan aktiviti seterusnya. Mungkin secara ringkas, mungkin apa perancangan selepas ni untuk Road Hunters? Selepas ni ada lagi banyak perancangan yang kita nak buat, dan dokumentasi akan continue. Kita akan also
cuba buat dokumentasi di negeri Sarawak dan Sabah. Kurang sikit kita punya we have branched out. aktiviti di sana. Secara ringkas ni rasa Root Hunter sekarang kita punya perancangan banyaknya yang bagus. Tak boleh we cannot share, tapi we are expanding ke Borneo and also internationally. So tak Peninsula belum habis lagi, tapi we going to add everything dalam kita punya laman utama kita yang roothunters.co. So dekat sana boleh tengok dia punya episod. And we still do kita punya posting semua dekat Instagram masa raya, masa perayaan. Jangan don't get stuck in the traffic jam. So kita ada jalan alternatif. So boleh guna kita punya guidance tu. Biasanya boleh pergi alternative route. So mungkin ambil masa yang lama tapi tak tersekat dalam jam dan makanan yang baik. Itu yang tadi tu kita penting tadi nak tanya sebelum start show, kita kena tanya soalan ini, kira berapa jalan-jalan yang boleh digunakan untuk nak elakkan jam tu. Banyak dia punya alternatif. So tapi kalau tengok nak episod dia ada 90 lebih episod. So if you want to spend kalau RM100 ni daripada masuk mall, you can take a car, lebih kurang dia kurang and dapat bawa family sekali dengan selamat. Okay, apapun all the best kita ucapkan kepada Root Hunters for expanding the business and so on. So terima kasih kita ucapkan kepada Kuhan dan juga Mohan atas perkongsian kita satu topik yang cukup baru bagi saya sebab meneroka jalan-jalan tikus yang kita pun tak tahu sebenarnya ada benda-benda menarik untuk kita terokai. So terima kasih Kuhan dan juga Mohan. So insyaAllah kita jumpa lagi di lain masa di lain hari, dan kepada anda yang telah setia bersama kita selama 1 jam dari 9 hingga ke 10, terima kasih saya ucapkan kepada anda, dan kepada yang bercuti selamat bercuti, kepada yang bekerja selamat bekerja. Salihah diamnya. Nak cakap apa ni? Okey, orang kata apa? Sejam bersama dengan kami banyak dah kita kongsikan bersama dengan anda, tapi orang kata dah sampai hari Wesak ni, selamat berehat juga, dan mungkin bulan Syawal ni nak beraya lagi, silakanlah. Jadi jaga diri. Assalamualaikum, saya Nur Salih Azmi. Bye. So, bye-bye.